Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, jadi kita pagi ini sambung bacaan kita dari surah Ali Imran. Hari ini kita akan baca dari muka surat 52. Muka surat 52 bermula dari ayat yang ke-16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني
وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah,
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ayat kita tadabbur pagi ni kita masih lagi dari surah Al-Baqarah. Kita patah balik surah Al-Baqarah, yang kita ada dua silibus lah sekarang ni. Silibus baca dengan silibus tadabbur. Supaya baca tu kita sambung. Insya-Allah ada rezeki nanti khatamlah kita. Walaupun tadabbur lambat lagi. Biasa tadabbur ni memang slow lah. Sebab kita ambil 2-3 ayat yang sehari tu untuk kita faham dan untuk kita hayati apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ataupun perintahkan kepada kita. Jadi silibus kita dalam tadabbur ni pada surah Al-Baqarah. Ayat dia ialah pada ayat 148 kita dah baca semalam. Kemudian ayat 149. Surah Al-Baqarah pada muka surat 23. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ataupun kita ambil sikit pada ayat 148 tu, walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maksudnya setiap umat tu ada kiblat dia masing-masing. Maka fastabiqul khairat, berlumbalah kepada kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, di mana saja kamu berada, maka pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi kerja kita muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala suruh kita ni berlumba-lumba buat baik. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah buat kebaikan. Cuma kebaikan yang mana kita nak berlumba tu? Kebaikan yang telah Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan kebaikan yang kita nak kejar, nak cari, memang kita bersungguh belaka nak buat baik, tapi mesti pada jalan dia. Buktinya mana bukti dia? Buktinya para sahabat. Para sahabat Nabi ni radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ni satu generasi yang sangat suka kepada kebaikan. Dan sifat mereka berlumba-lumba dalam kebaikan. Tak boleh ada benda baik, mesti mereka akan buat. Ni sahabat ni. Cuma dalam berlumba-lumba melakukan kebaikan, mereka tidak mendahului Allah dan juga Rasul. Maknanya mereka akan tunggu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Nabi ajarkan. Dia tidak gopoh dan tidak sembrono, bahasa kita. Sebagaimana satu hadis di mana orang miskin tak puas hati dengan orang kaya. Tak puas hati dari sudut mana? Dia tak puas hati dari sudut, dia kata kami solat, orang kaya pun solat. Kami puasa, orang kaya pun puasa. Tapi bila orang kaya sedekah, kami tak ada sedekah, tak dapat sedekah. Jadi mereka pergi ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur." Rasulullah, orang kaya meninggalkan kami dengan pahala-pahala mereka. Pasal sebab dia ada kelebihan beramal yang kami tak mampu. Jadi macam mana nak buat ni? Dia tanya Nabi dulu. Nabi kata, "Ala adullukum ala amalin?" Nak kena aku tunjukkan kamu satu amalan yang kalau kamu buat, kamu boleh mengalahkan pahala mereka. Dan tidak ada orang yang boleh mengalahkan pahala yang kamu buat ni
melainkan dia buat seperti yang kamu buat. Apa dia? Lepas pada salat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lalu mereka pun buat. Lepas daripada salat mereka buat. Orang kaya pun tengok, orang kaya pun buat juga. Dia pun tak puas hati, dia tanya Nabi SAW sekali lagi, hak Nabi ajar semalam, orang kaya pun buat juga, nak orang lain pula. Lalu Nabi SAW kata, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang mereka kehendaki. Jadi khulasah daripada cerita ni, kita faham pertama, sifat sahabat ni dia berlumba-lumba nak buat baik. Sehingga mereka kita tanya, nak macam mana aku orang miskin nak kalahkan pahala orang kaya? Pasal fastabiqul khairat. Sifat mereka ni berlumba kepada kebaikan. Kalau buat jihad, mereka akan berlumba-lumba. Sampai dalam ayat Quran surah At-Taubah Allah Ta'ala sebut, wala ya apa? Tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka ni bila tak boleh pergi berjihad menangis. Sebab apa tak boleh begitu? Tak cukup kelengkapan. Tak cukup, tak ada kenderaan nak pergi. Bila tak boleh pergi menangis. Kerana mereka naknya kepada kebaikan. Tapi yang hebatnya di kalangan para sahabat, walau sifat mereka berlumba dalam kebaikan, mereka tidak akan mendahului Allah dan juga Rasul. Maknanya macam sahabat miskin tadi, dia nak buat amal, dia tidak sembrono, dia pergi tanya dulu Nabi, macam mana kami nak buat ni ya Rasulullah. Dan ini adalah mizah, keistimewaan di kalangan sahabat. Mereka tidak memandai-mandai dalam urusan agama. Sebaliknya mereka berpegang teguh dengan ajaran yang Nabi SAW ajarkan. Sehingga ada sahabat bila Nabi ajar zikir selepas nak tidur, Allahumma inni aslamtu ilaika nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik la malja'a wa la manja illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Jadi Nabi ajak wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sahabat tu waktu dia baca tu dia kata wa bi rasulika alladhi arsalta. Dia tukar hak Nabi sebut, Nabi betulkan dia balik, wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Aku ajar wa bi nabiyyika, kamu baca wa bi nabiyyika. Persis seperti mana yang Nabi ajar. Nabi betulkan sahabat tu. Nak ajar kepada kita sebagai umat yang kemudian ni, dalam walaupun kita berlumba-lumba kepada kebaikan, tapi mesti dalam ruang lingkup ajaran yang telah ditinggalkan, telah diwariskan oleh Nabi kepada umatnya. Betul, ulama ni kerja mereka ajak umat kembali kepada apa yang Nabi SAW tinggalkan, iaitu warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya. Kerja ulama mewarisi apa yang Nabi wariskan kepada kita. Zikir Nabi, salat Nabi, puasa Nabi, akhlak Nabi, muamalat Nabi, semuanya itu adalah warisan Nabi kepada kita. Jadi berlumba-lumba fasabiqul khairat dalam ruang lingkup tu. Jalan tu dah ada dah. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Mana saja kamu berada, Allah Ta'ala akan datangkan kamu, kumpulkan kamu balik. Maknanya kita semua ni akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan kita yang kita buat hari ni adalah sebagai bekalan kita menuju kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya Allah ni maha berkuasa di atas segala sesuatu. Baik, ayat yang seterusnya ayat 149. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun." Maksud dia, dan dari mana pun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah, tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Allah tidak lengah atau tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Jadi ini adalah perintah yang ketiga dari Allah. Setelah daripada Allah sebut dalam muka surat ayat, beberapa ayat sebelumnya, itu qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Itu mula-mula. Jadi ini Allah Ta'ala kata, ketiga kali, buat ketiga kali, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Baik. Syatral masjidil haram maksudnya mana saja kamu keluar, kamu salatlah menghadap ke tengah-tengah Masjidil Haram, iaitu Kaabah. Dan sekali lagi Allah Ta'ala tegaskan, wa innahu lal haqqu min rabbik, dan sesungguhnya ia adalah kebenaran dari Tuhanmu. Kebenaran dari Tuhanmu. Jadi Allah Ta'ala ulang sekali lagi dalam ayat ni bahawa apa yang Allah Ta'ala perintahkan itulah dia kebenaran. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan itulah kebenaran. Walaupun orang Yahudi ni kata dah macam-macam. Kalau kita ingat lagi hak kita baca sebelum daripada ni, bila Allah Ta'ala tukar kiblat, mulalah banyaklah orang panggil songehnya Yahudi. Orang kata nanti hak dulu Tuhan tak terima lah. Apa ni sekejap kiblat ke sana, sekejap kiblat ke sini, macam-macam dia. Tapi Allah Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala yang perintahkan, itulah kebenaran. Wa innahu lal haqqu min rabbik. Lalu janganlah kita ni duk kait kita dengan ajaran-ajaran yang lain daripada agama kita. Dan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai pada apa yang kamu kerjakan. Sebab kalau kita faham ayat yang sebelum ni, orang Yahudi kata apa? Nanti hak dulu-dulu Tuhan tak terima, kan? Dulu kiblat Baitul Maqdis, lepas tu tukar Masjidil Haram. Jadi yang Baitul Maqdis tu kira tak jadi, tak sah, tak terima, kata dia. Tapi Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala suruh, yang suruh menghadap ke Baitul Maqdis tu siapa? Allah juga. Yang suruh tukar kiblat daripada Baitul Maqdis menghadap ke Kaabah, siapa dia? Allah juga. Jadi kita ni, isu dia, kita kena tengok siapa yang suruh. Kalau selama Allah yang perintahkan kita, walaupun manusia kata tak, maka dia tetap iya di sisi Allah. Jadi ukuran kita ialah apa yang Allah perintahkan. Sebab tu dalam agama ni yang kita kena cari. Di mana perintah Allah dalam situasi ni? Apa yang kita kena buat sesuai dengan yang Allah perintahkan. Itulah agama kita. Dalam agama ni kita cari petunjuk. Dalam urusan kehidupan sehari-hari kita cari larangan. Maknanya asal perkara dalam kehidupan makan minum kita ni, dalam fiqh lah kita kata, asal dia makanan ni, makanlah nak makan apa.
Allah Ta'ala kata uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Dihalalkan bagi kamu binatang-binatang ni kecuali yang diharamkan. Mana hukum asal pada binatang ni boleh makan kecuali yang Allah Ta'ala haramkan. Jadi dalam bab hukum hakam tu kita cari hak mana hak Tuhan larang. Ada asalnya makanan lauk ni makanlah, nak makan apa dalam makanan lauk, kecuali kita tengok ada racun, tak boleh. Tapi dalam bab amal ibadat kita cari petunjuk apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Ni solat subuh berapa? Kita tak kata ikut aku lah, nak solat subuh berapa rakaat, selama Tuhan tak larang aku nak semayang berapa rakaat apa. Kita tak akan jumpa larangan tu. Sebaliknya yang kita jumpa petunjuk supaya salat 2 rakaat subuh. Dalam bab ibadat macam tu. Sebab asal pada ibadat ni kita cari petunjuk daripada Allah. Kita cari hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat cari petunjuk, nak puasa cari petunjuk, cari panduan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Disitulah kebenaran yang datang dari Allah. Dan kenapa kita cari kebenaran yang datang dari Allah? Kerana kita mengharapkan pahala dari Allah. Sebab tu kita duk baca kalau malam hari kuliah maghrib kita tu, kita baca 1000 sunnah sehari semalam tu. Di situ ada petunjuk Nabi ni kalau ambil wuduk macam mana wuduk dia. Nabi ni kalau dia bangun tidur macam mana petunjuk dia. Nabi ni kalau makan macam mana cara Nabi makan. Itu petunjuk. So kita cari dalam bab ni apa yang Nabi tunjuk kepada kita. Pasal apa? Wa innahu lal haqqu bir rabbik. Sama dengan cerita bab kiblat ni, selama dia datang dari Allah, itulah dia kebaikan. Jadi yang suruh pergi ke kiblat Baitul Maqdis Allah. Tak, yang turun tukar kiblat pun Allah. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah. Cukup. Selama kita taat kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pahala kepada kita, kerana Allah tidak lalai pada apa yang kita kerjakan. Dia akan nilai kita sesuai dengan perintahnya, dan dia akan hukum seseorang apabila melanggar larangannya. Cumanya dalam hidup ni kadang-kadang kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kita tak tahu maksud mana, kita tak baca, kita tak belajar, dan kita tak sedar. Kebanyakan orang lah, kadang-kadang mereka ni dia anggap agama ni pada apa yang orang buat, pada apa yang dia tengok keliling kelalang dia. Kadang-kadang orang Islam berbeza-beza, pergi tempat ni cara ni, pergi tempat tu cara ni, macam-macam cara. Jadi yang benar kita bukan merujuk kepada orang Islam, sebaliknya yang benar kita merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau nak tahu apa perintah Allah dan Rasul. Baik. Yang seterusnya ayat 150. Sekali lagi Allah Ta'ala kata, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Maksudnya, dan dari manapun engkau wahai Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkan wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia
untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah engkau takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatmu kepadaku atau nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Agar kamu mendapat petunjuk. Baik, dalam riwayat Ibn Jarir As-Suddi berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Kaabah, orang-orang musyrik berkata, Muhammad bingung dengan agamanya. Sekarang dia menghadap ke arah kiblat yang sama dengan kamu semua. Ia sedar bahawa kamu semua lebih benar. Ia bingung dan ingin masuk agama kamu semua, iaitu Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah lalu menurunkan ayat ini sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Jarir. Jadi sebenarnya ini adalah ayat yang menasahkan kiblat sebelum daripada itu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa allazina zalamu minhum, kecuali orang yang zalim di antara mereka. Lalu mereka disebut di sini, yakni musyriki Quraisy. Wa wajhu ba'dhum wa wajjaha ba'dhum hujjat adh-dhulmah wa hiya dahidah an qalu inna hadha ar-rajula yaz'umu annahu ala dini Ibrahim fa in kana tawajjuhuhu ila baitil maqdis ala millati Ibrahim falam yarji' anhu. Wal jawabu anna Allah Ta'ala ikhtara lahu tawajjuh ila baitil maqdis awalan lima lahu Ta'ala fi dhalika minal hikmah fa ata'a rabbahu Ta'ala fi dhalika thumma sarafahu ila qiblati Ibrahim wa hiya al-Ka'bah famtathala amra Allah fi dhalika aidan فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله لا يخرج عن أمر الله طرفة عين وأمته تبع له. Cantik ayat ni. Disebut dalam tafsir ni, orang Quraisy dia kata macam flip-flop lah bahasa dia. Flip-flop bahasa lah ni. Kejap sana, kejap sini. Nah, kadang-kadang istilah flip-flop ni bahaya juga. Mereka tengok seolah-olah tak tetap pendirian. Padahal yang berubah tu bukan kerana flip-flop hawa nafsu, tidak. Kalau jenis hawa nafsu, kejap ikut lagu ni, kejap ikut lagu tu, nampak sangatlah dia hawa nafsu. Tapi kalau dia berubah pendirian kerana menjaga agama Allah, yang tu dia tak panggil flip-flop, sebab dia buat kerana Allah. Lah ni dia nampak dia taat kepada Allah buat gini. Maka setelah keadaan tu berubah, maka dia berpindah kerana mencari ketaatan Allah Subhanahu wa taala setelah berubahnya sesuatu. Dan ini yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mudah moden hari ni, kalau Nabi tu ada zaman ni, kalau Quraisy tu ada zaman ni, bahasa Quraisy lah ni kan, flip-flop ni Muhammad. Kejap ngadap Baitul Maqdis, kejap ngadap ni. Dulu kata dia ikut ajaran Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim duduk di Baitul Maqdis tu. Walaupun dia bina Kaabah, tapi Nabi Ibrahim duduk Baitul Maqdis.
Sebab dia lahir pun dekat-dekat sana. Lahir dekat Iraq. Kawasan Iraq lah ni lah, dekat dengan Palestin sana. Tuan-tuan, ada satu menarik bab cerita Nabi Ibrahim. Salah satu daripada keajaiban yang Allah Ta'ala simpan untuk kita dan membuktikan kebenaran Al-Quran, itulah orang jumpa satu kota lama di Iraq. Nama kota tu City of Ur. U-R, tajuk dia U-R nama dia. Orang lah ni bagi nama lah. Lepas tu bila mereka jumpa kota ni, dia mula-mula dia ada satu piramid, bentuk macam piramid tapi lama. Maka waktu eksplorasi barat ni pergi ke dunia Islam, lepas kalahnya Khilafah Uthmaniyah, maka negara-negara Islam ni dimasuki oleh barat, termasuklah Iraq. Bila mereka pergi ke Iraq pada tahun 1920-an tu, dia buat cari dia, jumpa macam piramid tu dekat Iraq, dia pun buat gali. Bila dia gali, dia jumpa kota bawah tanah. Jumpa kota tu penuh dengan patung berhala. Lalu mereka bandingkan isi kandungan tu dengan apa yang ada dalam kitab mereka, kitab Bible mereka. Mereka kata inilah dia tempat lahirnya Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ni cerita dia dalam Bible pun ada. Dalam tu memang banyak berhala, pelbagai saiz. Ada berhala kecil, berhala besar. Tapi dia tak boleh lawan 3 berhala paling besar dalam banyak-banyak tu. City of Ur. Bila tengok berhala ni, rupa-rupanya memang kita tahu ayah Nabi Ibrahim ni kan tukang buat berhala. Memang zaman dia tu zaman orang semua berhala. Bila tengok-tengok ada 3 patung besar berhala. Berhala tu satu disebut Tuhan Matahari, Tuhan Bulan, Tuhan Bintang. 3 berhala. Jadi orang kecil-kecil ni semua ni tak lari daripada penyembahan mereka 3 berhala ni. Orang kecil-kecil ni ke perantara ataupun anak-anak dia. Orang besarnya 3 ni. Tuhan Matahari, Tuhan Bulan, Tuhan Bintang. Yang zigurat tu, zigurat macam kuil tu, kuil berhalanya bulan. Bila kita kaji, maka dalam Quran Allah Ta'ala sebut waktu Nabi Ibrahim berhujjah dengan kaum dia, Nabi Ibrahim kata, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Bila dia malam tengok bintang, maka Nabi Ibrahim kata, haza rabbi, ni kau Tuhan. Bila tengok bulan, Nabi Ibrahim kata, ni kau Tuhan. Bila hilang, Nabi Ibrahim kata, aku tak suka sembah Tuhan yang hilang. Kemudian bila terbit matahari, Nabi Ibrahim kata, ni kau matahari. Hadza akbar, ini hak paling besar sekali. Lalu bila kita tengok kepada ayat tu, sirah ayat tu, hadza akbar. Dalam bab matahari ni, kalau kita merujuk kepada matahari hak betul, dia dipanggil muannas majazi. Muannas majazi ni kalau dia sudut bahasa Arab, dia guna dhamir wanita, dhamir muannas. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, kuwirat, ada ta'nis belakang dia. Pasal apa? Dipanggil muannas majazi. Tapi dalam ayat ni, hadza akbar, ini paling besar. Rupa-rupanya bila difahami dengan ini, Nabi Ibrahim merujuk kepada berhala-berhala. Itu mereka ada berhala matahari,
berhala bulan, berhala bintang. Benda ni tak ada dalam kitab Bible. Dan benda ni zaman Nabi Muhammad dah tertimbus dah. Macam mana Quran boleh sebut dengan begitu detail benda ni? Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad bukan dia yang tulis Quran, bukan dia yang reka Quran. Sebaliknya, yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Tuhan yang menguasai sekalian alam, yang segala perkara berlaku dalam dunia ni berada dalam ilmu pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kalau ada masuk pergi tengok YouTube sejarah City of Ur ni. UR. Dia jumpa waktu tahun 1920-an hingga 30-an. Orang US pergi buat excavation di Iraq masa tu. Perkara ni disebut juga oleh beberapa penafsir ataupun ustazah asatizah moden, menunjukkan kaitan ayat Quran itu dengan kejadian tempat kelahirannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi cerita kita nak sebut tadi apa? Nabi Ibrahim ni dia duduk di Baitul Maqdis. Sebab tu orang-orang Yahudi menghadap Baitul Maqdis. Orang Mekah masa tu menghadap Kaabah. Quraisy dia menghadap Kaabah ha? Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan mula-mula menghadap Baitul Maqdis, menyamai kiblatnya orang Yahudi, lain daripada kiblatnya orang Quraisy. Bila disuruh pindah kiblat ke Kaabah, orang Quraisy kata flip-flop Muhammad. Bahasa tubik dah flip-flop. Dulu menghadap sana, sekarang menghadap sini pula. Dulu nak serupa Yahudi, sekarang ni macam nak serupa kita dah pula. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ni, siapa? Kena buka dulu. Pakai. Baik, jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala kata fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takut kepada mereka. Mereka ni orang menentang kamu dah. Hak duk kata macam-macam ni. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut pada mereka. Mereka kata apa ikut dia. Yang kamu kena takut Allah. Jadi isu dia di sini bukan masalah Nabi itu berubah-ubah flip-flop. Isunya ialah yang paling utama kita kena tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sangat taat kepada perintah Allah. Di saat Allah suruh menghadap Baitul Maqdis, Nabi taat kepada Allah. Di saat Allah tukar ke Masjidil Haram, Nabi taat kepada Allah. Jadi yang kita nak kena tengok ialah sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita apa jua yang datang dari Allah, kita taat walaupun apa keadaan kita suka atau kita tak suka, kita tetap taat kepada Allah. Sebab waktu Nabi duduk di Mekah, mula-mula diperintahkan ke Baitul Maqdis, Nabi sendiri hati dia suka kalau dia menghadap Kaabah. Tapi kerana Nabi taat kepada Allah, Nabi tetap menghadap Baitul Maqdis. Lalu Nabi minta dengan Allah, ya Allah, kalaulah boleh kiblat tu menghadap Mekah. Akhir sekali Allah tukar. Jadi isunya di sini macam mana kita nak tengok. Jangan kata macam orang Quraisy kata Nabi ni flip-flop tak. Nabi ni buat apa pun Nabi buat, apa yang nak menjadi keutamaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah mentaati Allah. Dan begitulah para ulama bila kadang-kadang mereka berubah pandangan. Pandangan mula-mula qaul qadim, qaul jadid. Contohnya, dulu ada pandangan qaul macam ni, kemudian tukar pula pandangan qaul, sama ada kerana hujah datang kemudian, sama ada kerana situasi zaman masa tu berbeza. Macam Al-Imam Syafi'i waktu duduk di Iraq dengan Al-Imam Syafi'i waktu duduk di Mesir, beza pandangan dia. Pasal apa? Bukan kerana dia flik-flik, tidak. Kerana bila dia melihat hujah yang datang, dalam maksud semuanya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sinilah tempat kedudukan kita sebagai orang Islam kena letak diri kita. Fala takhshawhum wakhshawni. Jangan takut kepada mereka, yakni musuh-musuh Allah, tapi wakhshawni, takutlah kepadaku. Apa saja kita buat, kita takut kepada Allah. Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun, dan supaya aku cukupkan bagi kamu nikmatku, wa la'allakum tahtadun, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Okey. Wa afridul khasyata li, Allah Taala kata dalam tafsir ini sebut, dan takutlah hanya kepadaku, yakni ay wali utimma ni'mati 'alaikum fima syuri'at lakum min istiqbalil Ka'bah wa litukmila lakum syari'ah min jami'i wujuhiha. Baik, setelah daripada tu ceritanya bagaimana nikmat Allah ni ialah apa yang Allah Ta'ala wahyukan, perintahkan, itu adalah nikmat yang Allah bagi. Ayat yang seterusnya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Maksudnya, sebagaimana telah kami utuskan kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, yakni Al-Quran dan Sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi nikmat kama arsalna, kama ni seperti mana. Dalam kita ngaji bahasa Arab ni dipanggil antara panggil perumpamaan lah. Perumpamaan ni nak sebut dua benda yang sama baru dia sama, perumpamaan lah. Jadi nikmat menghadap Kaabah ni satu nikmat, sebagaimana terutusnya Rasul kepada kamu juga nikmat. Nabi ni nikmat kepada kita. Syariat ni nikmat kepada kita. Kalaulah agama ni tak ada, kita ni hidup macam mana, tuan-tuan? Kita ni kalau tak ada agama, hidup macam binatang. Hidup sekarang ni, walaupun sebahagian orang memandang tinggi tamadun barat, tapi sebenarnya dalaman mereka sedang mengalami masalah, terutamanya masalah kekeluargaan. Ataupun kita kata
Agak masalah ibadat pun sama juga. Dia pergi semayang, pok-pok dia pergi semayang seminggu sekali. Pagi semayang seminggu sekali pun dia duduk main nyanyi dia. Tapi dia tak tahu panduan agama dia. Pasal dia sendiri tak baca kitab Bible dia. Kemudian bila berlaku macam tu, Allahu Akbar, nikah kahwin dia, kehidupan dia, anak tak tahu bapak dia siapa. Hari ni terpaksa buat pula DNA, nak tentu anak ni hak siapa. Pasal apa? Dia tak ada. Dia nak menikah pun boleh, tak saya menikah pun boleh. Dia tak jaga keturunan dia. Dia boleh tidur dengan siapa-siapa hak dia nak tidur. Lepas habis tu dia buat test DNA. Hak mana bapak, hak mana. Rosak. Hatta kekeluargaan mereka tu hilang. Kita ni bila Allah Ta'ala ajar kepada kita bab keluarga kena jaga. Nak nikah kahwin biar tahu pak kita siapa. Biar tahu mak kita. Mak tu memang tahulah muka dia lain. Nah, lepas tu nak bagi kahwin tu pun kena ada wali. Pasal wali tu dia menentukan. Kadang-kadang budak ni tak matang. Dia nak cari mana pasangan hidup dia tak kenal. Ada orang mari bagi ayat 2-3 patah manis mulut, dia pun mulalah, oh ada orang suka kat aku nak kahwin. Tapi kerja wali ni dia tengok, hak nakkan aku ni orang soleh ke orang jahat. Kalau orang baik bagi kahwin. Kalau orang jahat tolak pinangan dia. Kerja wali tu nak jaga keturunan dia. Kalau anak dia tak ada pasangan, dia pula pergi cari mana orang nak bagi kat aku, nak bagi kat pasangan anak dia ni. Kahwinkan dengan orang saleh, jaga keturunan, bab hubungan dengan keluarga, anak kena taat ke mak, anak kena taat ke bapak, kemudian adik-beradik ada pusaka. Agama ni nikmat. Kalau tak ada agama ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam kita kata ginilah traffic light itu, peraturan lah traffic light itu. Nikmat kata nikmat ada traffic light. Kalau tak ada traffic light, Allahu Akbar, jam tak tahu nak lepas simpang 4 bawah flyover ampang point ni, tunggulah situ setengah jam, tak gerak di situ. Kalau tak ada polis trafik duduk ni, hok jaga jalan ampang tu, nak naik ke tu, tunggulah situ duk beratur, orang duk main, pergi mari potong queue situ sini. Peraturan ni nikmat. Tu baru urusan jalan raya nak pergi ke tempat kerja. Urusan kehidupan kita keseluruhan. Jadi agama ni kita tahu dia adalah nikmat. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, kama arsalna fikum, seperti mana kami utuskan kepada kamu. Seperti mana apa? Allah Ta'ala kata dalam ayat 150 tadi, wali utimma ni'mati alaikum, aku tukar kiblat tu sebagai mencukupkan nikmat ke atas kamu. Lalu seperti mana aku utuskan, kami utuskan Rasul tu juga nikmat bagi kamu. Sunnah ni nikmat, sunnah ni nikmat. Sebab tu Rasul ni didatang kepada kita tunjuk ajar. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Dia mari kat kita bukan mari saja-saja. Oh Nabi mari dah. Dak. Yatlu alaikum ayatina. Bila dia mari, Nabi ni dia baca ayat-ayat Allah kepada umat dia. Gini Allah Ta'ala kata. Wa yuzakkikum, dan menyucikan kamu daripada segala benda maksiat yang selama ni kamu buat, tinggalkan. Dengan ayat-ayat Allah, kamu hidup dalam keadaan orang yang suci. Suci daripada dosa, suci daripada perkara-perkara yang merosakkan. Kita tahu cara nak makan, kita tahu. Hatta cara nak basuh begok pun agama ajar. Nak basuh kencing pun agama ajar. Allahu Akbar. Sebab tu
Semalam kita cerita dalam bab mandi sunat taubat kan. Yang ada dalam agama kita ni, mandi sunat taubat ni, iaitu waktu orang masuk Islam saja. Sebab apa? Bukan maksud dia kalau nak taubat biasa ni kita tak kena mandi, istighfar, mari solat taubat. Gitu ya kata dah Islam. Tapi kalau belum daripada kafir masuk Islam, ada mandi sunat situ. Sebab apa? Sebab kehidupan orang kafir ni sebelum daripada ni dia tak bersih. Tak bersih dari sudut mana? Hadasnya. Mungkin dari sudut rumah dia kemah, tapi dari sudut hadasnya dia tak pernah mandi wajib. Dia tak pernah bersuci macam kita dah bersuci tiap-tiap hari 5 kali ni. Nikmatnya tuan-tuan, agama ni nikmat kepada kita. Sebab tu janganlah kita hilangkan nikmat ini pergi kepada nikmat yang lain. Petunjuk Allah dan Rasul tu, Allah Ta'ala kata wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, diajarkan kepada kamu bawa kitab Quran. Kalau kita dok baca ni, alhamdulillah, nikmat yang Allah bagi kepada kita. Tuan-tuan baca dak surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala kata alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab. Quran sebesar-besar nikmat. Ambil waktu baca, faham, petunjuk. Wal hikmah, dan kebijaksanaan. Dalam ayat ni, itulah sunnah Nabi. Ada kembar dia. Quran ni dia ada kembar dia. Apa kembar Quran? Hadis. Sebab dua-dua ni sumber dia sama. Apa dia? Datangnya dari Allah. Cuma beza Quran dengan hadis, Quran ni datang dari Allah dengan lafaz dan maknanya. Adapun sunnah ni datang maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jagalah nikmat ni. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kamu apa yang dulunya kamu tak tahu. Apa yang dulunya kamu tak tahu. Jadi ni adalah nikmat yang tidak terhitung besarnya kepada kita. Melalui nikmat inilah kita mengharapkan Allah pandu kita kepada kebaikan. Melalui nikmat inilah Allah selamatkan kita daripada api neraka. Melalui nikmat inilah kita mengharapkan Allah anugerahkan kepada kita syurga. Jadi muslimin dan muslimat, carilah jalan yang Allah Ta'ala ajar kepada kita. Hidup ni macam saya kata di awal tadi, hijrah kita cari petunjuk. Cari hak Nabi ajar kat kita, cari hak Quran ajar kepada kita, cari. Sebab tu bila kita nak buat apa-apa dalam hidup ni, tanya dulu Quran, tanya dulu sunnah. Kita cari dulu petunjuk tu. Kalau ada, kita buat. Kalau tak ada petunjuk dalam bab agama ni, amalan agama, kita tahan dulu, jangan buat lagi, sehingga kita pasti atau kita mendapati petunjuk yang ada, lalu kita buat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kepada kita kefahaman dalam bab agama ni. InsyaAllah kita berhenti setakat tu dan kita sambung esok pada ayat 152. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.